الحمد لله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumat yang dikasihi sekalian, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa adalah akan menjadi sebagai bekal bagi setiap orang dalam kehidupan dia, di mana sahaja dia berada, maka dengan takwa itulah akan menunjukkan pribadi seseorang mukmin, mukminah, muslimah, supaya jadi orang yang soleh, solehah, duduk di atas muka dunia yang faham agama dan baik akhlak. Oleh kerana petunjuk ataupun petanda yang menunjukkan bahawa seseorang itu faham agama, iaitu yang berada akhlak dia, cara hidup dia. Kalau dah dia hidup betul dengan ajaran Allah, berarti tanda orang itu yang faham agama dan tanda bahawa Allah Ta'ala memilih supaya jadi orang baik. Maka disitulah dikatakan seseorang yang dipenuhi cara hidup dia dengan takwa kepada Allah dan baiknya akhlak dengan bermuamalah secara baik dengan sesama manusia. Semua sidang hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, tragedi yang berlaku di seluruh dunia, bukan sahaja di negara kita dan bukan sahaja di Timur Tengah, bahkan semua yang berlaku ke atas manusia, terutamanya ke atas orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jangan lupa bahawa semua perkara yang berlaku adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rukun yang kedua di dalam rukun iman, iaitu kita mesti beriman dengan qada dan qadar. Apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah, maka perkara itu tetap berlaku. Cuma kita berasa heran ataupun berasa pelik, bakpola berlaku di akhir-akhir zaman semacam ni, dengan membunuh, dengan bermusuh, berperangan orang-orang Islam, sama-sama orang Islam berperang, bunuh-membunuh, sehingga beribu-ribu, ratus ribu orang-orang yang mati dengan tangan orang Islam sesama seagama. Ikhwah yang dikasihi sekalian, kalau sekiranya kita melihat lipat tes sejarah sejak daripada awal manusia berada di atas muka dunia sampai ke sekarang dan akan sampainya di akhir zaman yang berlaku yang hari kiamat, malaikat pernah tanya Tuhan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Ta'ala masa nak buat manusia duduk di atas muka dunia, nak buat Nabi Adam, kalau kita kecek mudah-mudah, iaitu mula nak cipta dengan sebab semua makhluk ada berlaku atas muka bumi ni. Hak tak adanya manusia so. Manusia lah sebagai kerongkan hak akhir sekali yang Allah Ta'ala buat di atas muka dunia. Malaikat pun pakat tanya. Tanya di sini bukan arti lawan Tuhan, tapi tanya nak jawab kepada jawab dengan sebab malaikat tak tahu. Malaikat ni dia hanya ada ilmu sekadar yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Allah nak jadi
jenis manusia duduk di atas muka bumi yang menjadi perusak atas muka bumi ke? Wa yasfikud dima, dan menumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami selalunya tasbih, selalunya memuji Allah Ta'ala dengan kepujian, dengan menyucikan Allah Ta'ala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah Ta'ala jawab kepada malaikat. Jawab katanya, inni sesungguhnya aku a'lamu, aku lebih mengetahui, lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Berarti bukan semua manusia rusak di atas muka bumi. Bukan semua manusia buat kerusak ke, buat hayanat di atas muka bumi. Bukan semua manusia bertumpah darah di atas muka bumi. Tapi sebahagian manusia ada yang jujur, ada yang baik, ada yang nak kepada keamanan, keselamatan, aman damai dan sebagainya. Begitulah apabila kita melihat satu perkara lagi, perkara yang berlaku di zaman sekarang ini, iaitunya menjadi satu tanda daripada tanda-tanda hari kiamat. Yang manusia sesama manusia bunuh sesama sendiri, bukan hanya seorang dua orang, tetapi bunuh dengan secara besar-besaran. Ataupun dikatakan dalam bahasa Thai yang katanya lampan, iaitunya bunuh secara etnik, ia panggil dalam bahasa Inggeris, iaitu untuk bunuh dengan secara lama-lama, sama ada dengan bom, sama ada dengan bedil dan sebagainya. Ini adalah Nabi wayak siap-siap dah. Di dalam hadisnya, di dalam tanda-tanda hari kiamat, Nabi katanya di akhir-akhir zaman aku tak biasa tengok dua golongan manusia yang menjadi ahli neraka. Tapi Nabi sebut, Nabi katanya orang yang selalu buat zalim kepada orang, buat zalim kepada rakyat dia. Nabi sebut katanya orang tu yang pergi rotai ataupun pergi menyemuk, duk rotai, duk katok orang, buat zalim kepada orang. Jenis ni lah jenis orang yang akan duduk di dalam api neraka. Satu jenis lagi iaitunya orang-orang perempuan yang berpakaian tapi suka dengan dia ada telanjang. Ini adalah jelas keduduk dia apabila kita kembali kepada ayat Quran, kepada hadis-hadis Nabi, tergambar dan nampak apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan Nabi sebut di dalam hadis, maka dia berlaku serupa dengan Nabi disebut kemarin tapi berlaku pada hari ini. Perkara yang ketiga iaitunya pertarungan di antara al-haq dan al-batil. Memang menjadi fitrah semula jadi lagi di atas muka dunia, kebaik ke, keburuk ke, kebenaran dan kebatilan. Manusia tak lepas daripada dua perkara ni. Walaupun kebaik ke sikit, kejahatan banyak, dia akan berlomba dan akan menjadi tewah di antara batil dengan al-haq. Kita melihat setengah-setengah ketika Allah Ta'ala takdir kebenaran lebih tinggi daripada kebatilan. Tapi rondiknya kebatilan itulah yang duduk menjadi merajalela di atas muka dunia. Dengan sebab fitrah ataupun tabiat manusia dengan semula jadi lagi, dia suka kepada kejahatan. Sebab nafsu dia ada. Apatah lagi syaitan, perkara-perkara yang boleh menipukan kedudukan kehidupan dia. Kita melihat seluruh dunia, kalaulah ditakdir katanya hipung semua orang di atas muka dunia ni, siapa kata nak kepada kebenaran? Jangan orang nak kepada kebenaran. Apatah lagi kalau kita buat orang-orang kafir semua ambil orang Islam saja, hipung di satu tempat. Seluruh manusia hak beragama Islam mari berhimpun di satu tempat, pakat tanya katanya siapa kata nak perintah syariat Islam? Siapa kata nak kembali kepada ajaran Allah, kepada ajaran Nabi? Ada tapi tak ramai. Inilah yang menunjuk katanya faham agama tu adalah perkara yang penting bagi setiap orang Islam. Tak faham agama tu lah yang dok jadi musuh, yang dok jadi satu perseteruan di antara orang Islam sesama Islam sendiri. Ikhwah yang dikasihi sekalian, apabila kita melihat keadaan peristiwa yang berlaku pada zaman sekarang, sama ada orang wipak wican, wikrokal, khutbah, ucapan, ceramah dan sebagainya, dia tak lepas daripada apa yang Nabi SAW cerita di dalam satu hadis
Iaitunya hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi katanya, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani da'wahuma wahidah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 1935. Nabi katanya, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga dua golongan, dua puak orang-orang Islam pakat perang sama-sama sendiri, sedangkan duk laun ataupun dakwa ataupun seruan tu pakat dua ayat belaka. Allahu Akbar, hak nu Allahu Akbar. Pakat mengaku katanya masing-masing hak mu betul, hak lain mu salah. Hak lain mu katanya hak aku betul, hak mu salah. Inilah apabila kita melihat jelas pada hari ini pakar-pakar royak katanya dia duduk di kumpulan yang betul, kumpulan yang benar. Siapakah yang akan menghukum? Memang di atas muka dunia semua pakar royak katanya kena kembali kepada Quran, kena kembali kepada hadis Nabi dan ajaran Nabi. Memang setiap pakar royak katanya dia ada dalil, ada bukti yang dia royak katanya dia duduk di atas kebenaran. Tetapi sebenarnya ikhwah yang dikasihi sekalian, manusia kalaulah ia tak mati, ia tak tahu. Siapa yang tak mati tak tahu hakikat yang sebenar, siapa yang betul, siapa yang salah. Nanti mati dulu, beripung dulu di padang mahsyar, maka Allah Ta'ala lah orang yang yang akan menghukumkan manusia puak mana, kumpulan mana yang betul, yang benar, kumpulan mana yang salah. Ni sesama orang Islam sendiri. Apatah lagi kalau sekiranya kita melihat peristiwa-peristiwa yang berlaku di antara sesama manusia seluruh dunia. Kita melihat orang Islam dengan orang kafir seperti berlaku di Myanmar, iaitunya orang-orang Islam kita Rohingya dibunuh, dibakar umur-umur mereka dan sebagainya. Orang Islam kita, sesama Islam juga yang dikatakan kumpulan ni di Suria. Kalaulah kita dengar orang wicar di dalam berita dan dalam ceramah sebagainya, kita melihat kerajaan membunuh rakyatnya sendiri. Sebelum daripada ni lebih kurang 20 tahun dulu ataupun 15 tahun dahulu, kita melihat di Aljazair ataupun di Algeria, setelah parti Islam benar di dalam pilihan raya, kita melihat tahan ataupun orang yang katanya dia lebih berkuasa untuk guling kerajaan Islam. Maka selepas daripada guling kerajaan Islam, beratus-ratus ribu rakyat dibunuh dalam masa tak sampai 10 tahun ataupun lebih kurang 5 tahun. Masya Allah, disembelih kadang-kadang sute kampung, kadang-kadang setengah kampung disembelih, dibunuh dengan secara kekejaman dan hodiam yang dibuat kepada sesama orang-orang Islam. Sekarang ni kita melihat yang sedang hangat di Timur Tengah, iaitunya di Mesir dan di Suria. Memang tragedi ini berlaku kalaulah kita wicar sama ada betul ataupun tak betul. Kat mai gapo yang nak berlaku di masa depan, memang setengah-setengah orang kat mai dia adalah betul. Setengah-setengah orang ambil peristiwa-peristiwa berlaku, patut melihat gapo yang nak berlaku pada masa depan, kadang-kadang tak betul dengan apa yang nak berlaku. Tapi kita orang Islam, yang pertama sekali sebagai tugas dan tanggungjawab kita, walaupun kita tidak duduk di dalam peristiwa yang berlaku di negara saudara-saudara kita, tapi kita hendaklah berdoa semoga kebaikan, kebenaran, perkara yang betul dan benar akan mengatasi perkara yang salah. Kuasa manusia, kalaulah dia kuasa, tidak akan berkuasa lebih daripada kuasa Allah Ta'ala. Kita minta supaya Allah Ta'ala buka perkara yang sebenar di atas muka bumi, supaya apa yang menjadi al-haq akan mengatasi al-batil. Walaupun manusia bunuh kuasa, sudah pun membunuh sesaudara-saudara, sesama seagama dengan menumpah darah,
dengan tidak ada perasaan rahmat dan kesian belah. Itu sebagai satu berian kepada semua orang Islam di seluruh dunia. Apatah lagi kalau sekiranya kita melihat orang-orang Islam kita ataupun orang-orang yang faham agama, yang nak kepada bawa umat dia supaya faham Islam dan perintah secara Islam, nampaknya jarang berlaku, ataupun kalaulah berlaku jarangnya nak berjaya. Sudah pun beberapa negara, sama ada di Turki, di Algeria, di Mesir dan sebagainya, kita melihat kalaulah berjaya hanya sementara, tetapi kuasa Taghut, kuasa orang-orang Yahudi dan Kristian yang berada di sebelah belakang, memang dia lebih kuat, ataupun Allah Ta'ala bui mereka itu menguasai orang-orang Islam. Ini Nabi riwayat di dalam satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, al-mu'min ghirrun karim wal fajiru khibbun la'im. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam Kitabul Adab. Artinya orang mukmin, orang beriman selalunya ditipu. Ni kita kena terima. Ditipu mula-mula sekali, iaitu nyetuk kita. Tu ada. Ditipu sejak daripada satu kebun yang dikatakan kebun khas yang Allah Ta'ala letak ada dengan Hawa, kena tipu kepada syaitan. Sebab tu Nabi sebut bukan sahaja peristiwa yang berlaku kepada Nabi Adam, bahkan sampai seluruh dunia. Kita kena ingat katanya orang mukmin tabiat dia dengan sebab dia berjuru, dia baik, dia betul tu, ramai orang nak tipu. Terutamanya orang-orang kafir, dia nak tipu orang Islam. Ghirrun karim, tapi dalam masa yang sama dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fajir, orang yang tak baik, orang yang tak jujur, orang kafir, orang yang hati dendam kepada orang-orang Islam, khibbun la'im. Khibbun artinya selalunya khianat, selalunya menipu, nak cari helok ataupun nak cari jalan untuk tipu orang-orang Islam. Dalam masa yang sama, la'im, mereka itu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwah yang dikasihi sekalian, peristiwa yang berlaku sejak daripada zaman dahulu sampai ke zaman sekarang, dan akan berlaku pula di zaman anak cucu kita sampai ke hari kiamat. Kita kena pegang baik-baik katanya, peristiwa berlaku hanya tukar masa, tapi peristiwa hak tu rengrau dia kan. Tukarnya tukar orang dan tukar masa, tukar tempat. Allah Ta'ala firman di dalam ayat wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, Allah silih ganti di antara satu golongan dengan satu golongan. Satu tempat, satu negeri duk ambil lama baik, orang jujur, orang mikhamsuk. Tapi satu hari dia akan berlakunya haru-haru, akan berlakunya peperangan. Negeri-negeri yang berlakunya peperangan, bukan dia berterusan berperang sampai bila-bila. Dia akan adanya kan raja akan kukuikan hatang untuk selesai masalah, dengan sebab semua masalah akan diselesai dengan secara ittifaq ataupun dengan secara pegang tangan, maaf ataupun toy kolekam. Gitulah boleh katakan fitrah manusia. Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Selalunya manusia berselisih. Bila kita faham daripada ayat Quran katanya manusia selalu selisih. Kadang-kadang duduk dalam satu keluarga, laki bini lagi tak kena. Apatah lagi kita sesama manusia yang hati tak serupa, perasaan tak serupa, cara memikir tak serupa. Walaupun duduk dalam agama yang sama, tapi orang tu putih, orang ni kuning, orang tu hijau, orang ni biru, orang ni atas, orang ni bawah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi lah berlakunya perselisihan, tak serupa pendapat di antara satu sama lain. Tapi kita jangan berpuak dan kita jangan masuk balik orang yang menyokong kepada kezaliman. Sekurang-kurangnya kita tidak sokong kezaliman, kita dia
Dan marilah kita pakat minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kebenaran tetap berlaku dan tetap timbul di atas muka bumi. Golongan mana yang nak kepada kebenaran mengikut kacamata Islam, maka kita kena sokong golongan itu. Bukan arti kita duduk dia dalam arti katanya tidak ada usaha untuk menegakkan kebenaran. Setiap orang hendaklah dia bawa umat ataupun pakat-pakat jadi suara kaum umat untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi. Inilah yang dikatakan tugas kita sebagai orang Islam yang duduk jauh dengan saudara-saudara kita yang berada di Mesir, di Suria dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala direct dengan kita, iaitu melalui doa. Sujudlah banyak kepada Allah. Angkatlah tangan banyak supaya Allah Taala beri kepada kita dengan secara terus menerus daripada doa kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Dan Klein, walaupun kita tak kenal mereka. Ikhwah yang dikasihi sekalian, itulah yang dikatakan sedikit sebanyak apa yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini. Marilah kita pakat ikuti berita-berita ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku. Oleh kerana kita orang Islam tak mungkin sama sekali kita lepas peluang ataupun tidak mengikuti apa yang berlaku. Sekurang-kurangnya apabila kita mengetahui, kita melihat, kita kena berasa dalam kehidupan kita, katanya kita adalah satu jiwa dan satu tubuh. Bukan demo-demo kita satu tubuh. Nabi banding katanya orang Islam seperti satu tubuh. Apabila demam ataupun sakit mana-mana anggota, maka seluruh tubuh tak boleh tidur dan akan berasa sakit. Begitulah juga kita, walaupun tak berlaku kepada keluarga kita dan di bumi kita, tapi apabila kita melihat setengah-setengah orang, saya melihat tengok khutbah Jumaat di Al-Masjidil Haram pada minggu lepas, Masya Allah, orang pakat teriak tu air mata. Dengan tok khatibnya teriak tu air mata apabila dia sebut kerajaan Suria lepas bom ataupun tahu bom awak kemi yang sasaran ataupun orang-orang yang mati terdirinya sebahagian besarnya daripada orang-orang perempuan dan kanak-kanak. Inilah apabila kita melihat tergamuknya orang yang dikatakan sebagai pemimpin negara tetapi sanggup bunuh rakyatnya sendiri, yang terdiri daripada budak-budak yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak mengetahui kiri kanan atas bawah, tetapi terpaksanya kena mati dengan senjata yang dikatakan senjata yang zalim yang dibuat untuk bunuh sama-sama rakyatnya. Nabi SAW sendiri apabila Nabi nak lepas para sahabat pergi perang, Nabi pesan beberapa perkara yang Nabi pesan. Kalau sekiranya perkara ni orang duduk jonti katanya Islam diam, Islam zalim, ambillah hadis ni yang Nabi apabila Nabi nak lepas sahabat-sahabat dia untuk menuju ke medan perang, Nabi pesan, jangan kamu bunuh orang perempuan, jangan kamu bunuh orang tua, jangan kamu bunuh budak-budak, orang yang buat amal ibadat walaupun ada agama asing sekalipun. Jangan bakar, jangan putuh tempat-tempat ibadat yang orang kafir dia buat. Jangan kerak pokok kayu, jangan buat zalim, jangan curi harta benda orang kafir yang tidak mengenal dengan peperangan. Hanya boleh bunuh iaitunya orang yang nak bunuh kita, kita bunuh dia. Tapi orang yang tidak mengenal, tidak kena mengenal, orang yang nak kepada kedamaian, maka ambillah dia sebagai orang yang berdamai dengan kita, orang yang nak kepada assalam, nak kepada santai. Inilah menunjuk katanya bahawa Nabi SAW adalah lambang assalam ataupun kesejahteraan. Bila kita melihat dalam sejarah sendiri, berpuluh kali Nabi berperang, tapi orang yang mati dengan tangan Nabi hanya seorang. Orang yang mati dengan pedang Nabi tu pun Nabi bukan bunuh dia, tapi Nabi ambil pedang, Nabi paling belakang. Orang tu mari pak yang nak bunuh Nabi tapi pergi kena perut dia, mati dengan pedang Nabi. Tu seorang tu kan. Kalaulah kita mengaji dalam sejarah Nabi lawan orang-orang
kafir kongkai. Sahabat-sahabat mari duduk arakan Nabi. Tak seri orang mari duduk bunuh Nabi, duduk tergegar Nabi. Sebab sayangnya sahabat kepada Nabi, takut Nabi mati. Alhamdulillah, Nabi adalah lambang keamanan dan keselamatan. Maka di hari ini juga, kalau sekiranya setiap negara ataupun setiap ketua pakat rakyat marilah kita pakat berdamai, maka kita juga kena royak kepada diri kita sendiri. Katanya peperangan akan menghancurkan kedudukan umat. Kedamaian dan keselamatan akan memajunya satu-satu umat kepada perkara yang diharap. Semoga dengan kemajuan itulah rakyat akan maju dan akan damai di masa depan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا وصفوفهم إلى مرضات الله، إلى رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم